Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, ala sururin mawdunah, muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. Wa ila akhir surah. Sadaqallahul azim. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu menunaikan salat sunat tarawih secara berjamaah dan mengambil sedikit peluang untuk sedikit sesi tazkirah kerana dia sangat bermanfaat sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa innamal dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, tajuk yang saya berikan ialah suasana percutian di syurga. Tetapi perkataan suasana percutian tu saya letakkan inverted comma. Jadi janganlah gambarkan suasana percutian sebagaimana suasana percutian di atas dunia ini. Walau bagaimanapun, ya, kita tengoklah ceritanya. Suasana percutian di syurga ini atau kenikmatan-kenikmatan di syurga ini, tuan-tuan, diceritakan di dalam banyak surah di dalam Al-Quran. Antaranya diceritakan dalam surah Al-Waqi'ah. Dan di dalam surah Al-Waqi'ah ini, suasana syurga yang diceritakan di dalam surah ini ialah syurga An-Na'im, yang disebut sebagai Jannatun Na'im. Dan ia syurga yang dalam surah ini disifatkan syurga yang khusus untuk golongan yang digelar sebagai As-Sabiqun As-Sabiqun, yang sifat-sifat mereka itu adalah saya bahaskan, tapi saya dah bahaskan dalam sesi tazkirah yang lain. Tuan-tuan boleh rujuk rakaman kuliah saya dalam Facebook saya, ya. Tuan-tuan cari je lah, ada surah Al-Waqi'ah, nanti ada beberapa surah ayat yang saya tafsirkan. Maka syurga Jannatun Na'im ini, syurga An-Na'im ini dikatakan dalam surah ini khas untuk golongan as-sabiqun as-sabiqun.
Mereka ini disifat, dan syurga ini disifatkan sebagai syurga yang dekat dengan Allah. Ulaikal muqarrabun. As-sabiqun itu telah dikatakan muqarrabun. Mereka itulah golongan yang terdekat dengan Allah. Fi jannatin na'im. Mereka itu duduk dalam syurga An-Na'im. Siapakah mereka? Sullatum minal awwalin, satu jamaah besar daripada umat terdahulu, iaitu mereka yang menolong, mengikut dan menolong Nabi-Nabi terdahulu, daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa qalilun minal akhirin, dan segelintir daripada umat akhir zaman ini, iaitu mereka yang mengikut dan menolong Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Mereka lah yang disifatkan sebagai al-muqarrabun, golongan yang terdekat dengan Allah, dekat dalam syurga nanti, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu Allah gambarkan dalam syurga An-Na'im itu nanti, ala sururin maudunah. Mereka itu duduk di atas bangku-bangku yang dianyam atau ditenun dengan emas, yang dianyam dan ditenun dengan emas. Muttaqiina 'alaiha, mereka itu duduk di atas bangku itu atau katil itu. Nak kata katil tak boleh, nak kata bangku tak boleh. Nak kata bangku dia berbaring, nak kata katil dia duduk. Ya. Jadi perbahasan spesifiknya boleh rujuk rakaman saya sekali lagi, sebab saya tak nak buang masa kat sini. Ya. Jadi kalau cumanya saya tak terlintas nak sebut satu contoh sebelum ni. Bangku ni contohnya tu, tapi contoh ni kecil sangatlah. Janganlah samakan sungguh-sungguh. Apa yang ada dalam syurga tu jauh lebih baik, 1000 kali, 1,000,000 kali lebih baik daripada contoh yang saya nak berikan ni, iaitu bangku-bangku yang ada di tepi pantai. Kalau tuan-tuan pergi tepi pantai, tepi laut, bayar RM2 ke RM3 ke, biar dia dapat bangku-bangku ni. Kita duduk pun tidak, baring pun tidak. Ya, kita duduk tidak, baring pun tidak bangku tu. Tapi bangku ini tidak seselesa bangku yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga nanti. Kerana apa? Kerana bangku yang ada dalam syurga nanti, tuan-tuan, disebut berdasarkan ayat muttaqiina 'alaiha tu, disebut di sana lirahatil jalis 'alaiha litakrimah. Ada dua keistimewaan dia. Siapa yang duduk atas bangku tu atau katil tu, dia duduk rehat sungguh, kemudian dia dimuliakan. Dia duduk tu dia dimuliakan. Bangku tu disediakan sebegitu rupa oleh Allah untuk memuliakan mereka, yakni penghuni syurga yang duduk atas bangku tu, tuan-tuan. Julusun tamakan, mereka duduk tu dalam keadaan bersantai-santai. Wa tama'ninatan, dalam keadaan tenang-tenang. Wa rahatan, dalam keadaan rehat. Duduk tu rehat dah, tuan-tuan. Tak bergerak dah, duduk tetap je. Istiqrar, rahatan wa istiqrar. Bila duduk di atas bangku tu rehat, istiqrar, tak bergerak dah. Pasal apa tak bergerak, tuan-tuan? Sebab rehat sungguh dah. Rehat sungguh dah. Macam tuan-tuan kan, ada yang duduk sila, kadang dia sini tegak ke belakang, kadang dia bongkok ke depan, kadang dia menyanding ke kanan, kadang dia menyanding ke kiri. Pasal apa tu? Pasal letih. Dia lenguh duduk, bongkok, dia tegak. Dia lenguh tegak, dia bongkok. Dia lenguh ke kiri, dia ke kanan. Lenguh ke kanan, dia ke... Pasal lenguh. Kalau tak lenguh, tak bergerak. Betul tak? Kalau tak lenguh, tak bergerak, kita duduk rehat dah. Maka begitulah gambaran bangku atau katil di syurga tu, tuan-tuan. Kita duduk-duduk tu rasa rehat dah. Kemudian kita kita tak bergerak-gerak dah. Sebab tak ada keperluan untuk bergerak. Tak ada rasa letih, tak ada rasa lenguh sana sini, tak ada. Itu maksudnya, tuan-tuan. Kemudian disebut pada ayat 16 ni juga mutaqabilin. Mereka duduk tu mutaqabilin. Apa maksud mutaqabilin? Yuqabilu ba'duhum ba'dha.
Mereka itu duduk berhadap-hadapan antara satu sama lain. Ya, disebut oleh ahli tafsir lain, la yanzuru ahaduhum qafa ghairuh. Setiap orang tu dia tak akan tengok belakang orang lain. Maknanya kita tak duduk dalam syurga ni macam duduk dalam bas. Kita tak duduk dalam syurga macam kita duduk dekat hospital nak tunggu panggilan doktor. Tak. Ya, kita tak akan nampak belakang orang dan orang pun tak akan tengok belakang kita. Mutaqabilin tu maksudnya yuqabilu ba'duhum ba'da. Atau lebih jelas bila diulas oleh Imam As-Sa'di. Kata Imam As-Sa'di ialah wajaha kulla minhum ila wajhin sahibah. Setiap orang dia akan tengok muka orang lain. Setiap orang dia akan tengok muka sahabat dia. Dia duduk tu berhadap-hadapan. Muka menghadap muka. Muka menghadap muka. Min sifain qulubihim, dan mereka akan nampaklah pada wajah-wajah itu kesucian hati masing-masing. Wa hasana adabahum, dan kebaikan adab-adabnya. Wa taqabala qulubahum, lalu bertemulah, bersatulah hati-hati mereka. Ya, maknanya sampai begitu sekali tuan-tuan. Selesanya duduk berhadap-hadap sehingga hati masing-masing saling bertaut antara satu sama lain. Kata Al-Wasit di Tantawi pula, waqad qabala wajha kull wahid minhum wajh al-akhar, sehingga melihat wajah seseorang itu wajah orang lain. Liyutimma sururihim wa na'imihim. Kenapa diletakkan duduk macam tu? Supaya sempurnanya rasa kegembiraan dalam syurga tu. Sempurnanya rasa kegembiraan dalam syurga tu. Sebab masing-masing duduk berhadap-hadap, saling tengok-menengok, pandang-memandang antara satu sama lain. Macam kita lah kan, dulu lama PKP tak dapat pergi kedai mamak kan. Bila dibenarkan pergi kedai mamak, kita pun pergi duduk berhadap-hadap ke kedai mamak tu, walaupun dengan jarak yang dianjurkan. Saling melihat, memandang muka masing-masing. Rasa gembiranya, rasa seronoknya. Begitulah disebut di sini, yutimma sururihim wa na'imihim irtaqabala wujuhul ahbab yazirul insan bahja. Kemudian disebut oleh Wasil Tantawi di ujung tu, itulah kegembiraan, itulah kemuncak nikmat duduk-duduk bersembang-sembang dalam syurga ni, iaitu bila kita saling dapat memandang wajah sesama kita yang menyalurkan kegembiraan bagi manusia. Manusia itu dia seronok, dia gembira. Kalau orang makan malam sekeluarga, biasanya makan malam tu duduk menghadap kan. Kalau berbuka masing-masing menghadap kan. Kalau ada anak bawa pinggan masuk bilik, marahlah. Anak kita dengar dah azan, dia keluar, dia cedok nasi, bawa masuk bilik, marahlah. Apa kau ni? Duduklah sini, buka sama-sama. Marah anak kita buka dalam bilik. Sebab apa? Tidak nikmat. Bila kita buka sama-sama tu, ada menghadap, nampak muka anak beranak, bapa nampak muka anak nampak muka bapa, kegembiraan itu tersalur tuan-tuan. Begitulah di syurga besok. Yang Allah beri kita bangku yang terbaik, bangku yang memberikan kita kerehatan yang sepenuhnya. Kemudian Allah berikan kita pula duduk cara berhadap, sehingga tersalurnya kebahagiaan. Kebahagiaan masing-masing, kerana masing-masing memandang dan menghadap wajah masing-masing. Ya, itu bendanya tuan-tuan. Kemudian pada ayat 17 Allah sebut lagi suasana yang ada dalam syurga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Itu ayat 17. Muyassarut tafsir dalam menafsirkan ayat ini menyebut yatufu alaihim li khidmatihim ghilmanin la yahramuna wa la yamutun. Beredar di kalangan penduduk penghuni syurga tu tuan-tuan, ghilman. Ghilman ni ialah anak-anak muda, pemuda-pemuda, la yahramun, yang tidak akan tua, wala yamutun, dan tidak akan mati-mati. Li khidmatihim, untuk melakukan khidmat kepada penghuni syurga tadi. Bila dia sebut tak tua, tak mati, menunjukkan kita ni lama dulu dalam syurga tuan-tuan. Pelayan-pelayan ni pun lama dulu dalam syurga. Sebagaimana kita lama dulu dalam syurga. Lama tu tak sesuai istilah dia.
kita kena bubuh kata ganda selama-lama dalam syurga. Selama-lama kita dalam syurga, selama-lama pelayan-pelayan ini melayan kita. Mereka tak tua, mereka tak mati, sebagaimana kita pun dalam syurga tu tidak tua dan tidak mati. Kemudian kata, saya ambil pula tafsiran oleh kalau tak salah saya Imam Baghawi ni tuan-tuan, saya lupa catik siapa penafsirnya. Yaduru ala ahli jannah li khidmatin wa qada'in hawaijihim. Beredar dalam syurga itu, dalam syurga itu anak-anak muda tadi. Untuk tujuannya apa? Qada'in hawaijihim, untuk menunaikan hajat-hajat, kemauan-kemauan, keperluan-keperluan penghuni syurga tu. Dia beredar, mereka ni beredar. Dia tak perlu kita pergi kaunter untuk minta apa-apa. Dalam restoran mahal-mahal mewah, di Pizza Hut misalnya tuan-tuan kan, kalau kita nak apa-apa picit hutang atas meja kita kan, ting tong kan, itu pun kadang lama juga baru sampai kan, tak ada juga terus sampai tercegat babatang hidung, tak ada, lama juga baru sampai. Tapi di syurga nanti tak payah hutang-hutang tuan-tuan. Apa pelayan-pelayan itu, wildanum mukhalladun ni tadi, dia dah beredar mengelilingi kita. Anytime kita nak apa, panggil, lambai je, sebut apa nak, mereka ada di keliling kita sentiasa. Yaduru ala ahli jannati li khidmatin wa qada'in hawaijihim fi ghayatil hasan. Rupa anak-anak muda ni, pelayan-pelayan ni pula ghayatil hasan, bagus rupanya. Wal baha, yang anggun, rupa mereka ni anggun, seronok ditengok. Patutlah dekat dunia ni pelayan-pelayan restoran di hotel, pelayan warung tepi jalan saya tak pastilah, tapi di hotel-hotel kan dalam kapal terbang kan, pramugara tu dia mesti orang cantik-cantik, betul tak? Kalau tak ada rupa tu usah haraplah nak jadi pramugari kan, pramugara. Rupa-rupanya itu memang naluri manusia. Di syurga besok pun begitu tuan-tuan kan. Di syurga besok, sebab tu kalau kita duduk di restoran mewah, di hotel mewah kan, kita pelayan-pelayan yang lalu lalang tu selalunya cantik-cantik, kaca-kaca. Kalau perempuan jelitawan kan, bukan pasal apa, dia menenangkan jiwa kita. Cuba lalu seorang yang hidung ni bengkok sikit kan, kita dah rasa terlayan sikit kan. Bukanlah nak menghina kebengkokan hidung, itu tidak. Tetapi maknanya dia semacam merosakkan feel, suasana. Rupa-rupanya di syurga pun macam tu tuan-tuan. Tuhan sediakan di syurga itu pelayan-pelayan yang kacak. Kalau lelakinya, kalau perempuannya hurun ain. Yang lelaki dipanggil wildan, yang perempuan dipanggil hurun ain, iaitu bidadari dalam bahasa kita. Maknanya dengan berkata ghayatil hasan wal baha, ka'annahum lu'lu'um maknun. Penafsir ni pula dibawa satu ayat lain, ayat 24 daripada surah At-Tur, dalam menggambarkan wildan mukhalladun ini. Ayat itu berbunyi ka'annahum lu'lu'um maknun. Mereka itu, pelayan-pelayan itu cantik rupa parasnya, seolah-olah mereka anak-anak muda yang seolah-olah anak-anak muda itu, pelayan-pelayan muda itu, mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Al-Quran dalam surah lain menggambarkan, masturun la yanaluhu ma yughayyiruh, makhluquna lil baqa'i wal khuldi, la yahramuna wa la yataghayyarun. Maksudnya tuan-tuan, saya fikir, saya sebenarnya nak cari dulu apa maksud masturun. Anak-anak muda yang dia macam mutiara tersimpan. Okey, emas, cincin, intan belian, kalau kita pakai selalu, beza tak dengan emas, cincin, intan belian yang kita simpan dalam bekas dia? Beza tak tuan-tuan? Beza tak? Beza kan? Yang disimpan tu tentulah dia tak cacat kan? Yang kita pakai tu, pakai kat tengkuk tu, dekat tangan, cincin kat tangan tu, mungkin dia ada sedikit, ada debu-debu melekat dekat cincin tu kan. Dia mungkin dia sinaran, dia dah termalap sikit, nak kena dicuci baru dia bersinar. Digambarkan wildanun mukhalladun ni tuan-tuan, ia ibarat mutiara, emas, perak, intan belian, barang perhiasan yang tersimpan, yang kecantikannya, keindahannya tak terusik.
Tak terusik. Tak terusik tuan-tuan. Di sini tuan-tuan, ada satu pasal kecil-kecil. Ada satu ustaz tu dia kata perempuan pun ada juga. Orang kata lelaki ada bidadari ni kan. Lelaki ada bidadari, tapi cerita bidadari lambat lagi kan. Dia ayat-ayat lambat lagi. Hurun ain, nanti bila sampai pada ayat yang menyebut hurun ain, itu bidadari. Yang perempuan ada juga kata dia wildan mukhalladun. Yang ni. Tapi setakat saya tengok ayat ni tuan-tuan, minta maaf lah, macam nak lawan ustaz kita balik pula kan. Ayat ni dia tunjuk budak-budak lelaki ni dia lebih kepada pelayan. Untuk tuang air, kalau air tak cukup dia tuang, kalau makanan tak cukup dia hantar, dia edar, lebih pada itu. Berbeza dengan peranan hurun ain. Hurun ain ni lambat sikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cerita hurun ain, saya beri janji sikit. Bila cerita hurun ain ni nanti saya cuba luaskan sikit research saya, kan? Supaya nak cerita bidadari ni macam mana sebenarnya, kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya ingat lagi tok guru saya masa mengajar di belajar sekolah dulu, dia kata cantiknya bidadari, saya bagi satu tips je. Cantiknya bidadari ni, dia kata putih melepak, kulit halus nipis je kulit bidadari ni, kata tok guru saya. Ibarat kalau dia minum kopi, nampak air kopi tu lalu berlengkup dia tu. Gitu tuan-tuan ya. Sajalah cerita. Entah tok guru saya menipu ke tidak, nanti kita tengoklah ya, research yang saya buat terhadap ayat hurun ain ini ya. Jadi itulah dia tuan-tuan. Saya tak sempat nak masuk ayat yang berikutnya yang menceritakan kisah minuman-minuman yang diedarkan pula. Ada kisah minuman-minuman yang diedarkan dalam syurga. Kemudian ada kisah macam-macam lah ya, dalam syurga cerita buah-buahan yang kita boleh pilih ya. Semua ada tafsirannya nanti, tapi tak sempat lah untuk saya sampaikan di dalam tafsir ini sebab kita ada SOP kita. Ini semua kerana doa tuan-tuan lah. Doa tuan-tuan. Surah Muttaqin saya tak tahu, tapi kalau Cindai itu memang diorang selalu berdoa. Bila ustaz kuliah panjang sikit dia doa, ya Allah, biarlah ustaz-ustaz ni ceramah tak panjang, pendek-pendek je. Jadi Tuhan memakbulkan doa tuan-tuan. Tuhan datangkan COVID-19, ustaz pun tak dapat ceramah panjang-panjang dah. 20 minit, 30 minit, 20 minit, 30 minit. Itu pun 10 minit tu break je. Kan dia nak break, nak berhenti tu kena ada break kan. Jadi tu jadi 25 minit tu dia tu sebab itulah. Kalau tidak panjang lagi, tu dia doa tuan-tuan makbul. Jadi minta tuan-tuan yang makbul doa ni tolong doakan saya. Ya, saya harap dapat teruskan dakwah dan ibadah saya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sedikit penutup. Bila kita dah nak habis Ramadan dan kita pula mungkin berdepan dengan PKP. Solat tarawihnya tak tahu lagi ni, Jaiz belum keluar apa-apa SOP. Rentas daerah dah tak boleh. Solat tarawih tak tahu lagi. Dan ni jangan nak tunggu Jabatan Agama keluar SOP pula. Kalau tak boleh tuan-tuan, mungkin Tuhan nak suruh kita manfaatkan sehebat-hebatnya 10 malam yang terakhir. Banyakkan doa, selitkan dalam doa kita tentang COVID-19 ni. Minta Tuhan angkat COVID-19 ni tuan-tuan. Baca Quran banyak-banyak. Sebab dia memang sesuatu yang kalau contoh macam Imam Syafi'i tuan-tuan, setiap bulan Ramadan dia ada khatam Quran 60 kali sebulan. Berarti sehari 2 kali. Siang khatam sekali, petang khatam sekali. Itu Imam Ghazali. Jangan kata kita Imam Syafi'i, jangan bandingkan kita. Kita tak berak, tak kencing, tak tidur, tak pergi kerja, tak pejabat, tak apa, memang tak khatam-khatam punya dalam sehari tu. Ini cerita Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena banyakkan baca Quran. Sebab patut amalan ulama-ulama setiap bulan Ramadan mereka membanyakkan baca Quran. Kita banyakkan. Saya tutup dengan satu cerita seorang perempuan. Ada dengar tak cerita ni? Saya pernah dengar Ustaz bunyi, dah berhenti dah ni ya? Saya pernah dengar Ustaz Kehai buat cerita ni. Rupanya dia ciplak cerita saya. Pandai Ustaz Kehai ni cerita saya dia ciplak. Dia tak sebut lah tu ni cerita Ustaz Syamuddin. Dia sedap dia cerita tanpa beritahu siapa tuan punya cerita. Tapi saya tak marah, tak apa. Ini cerita dapat pahala kan. Bila dia panjang-panjangkan cerita saya, dapatlah saya pahala, tak apa. Apa cerita tuan-tuan sebagai penutup tazkirah malam ni? Ada perempuan ni, dia sembahyang asar di bulan Ramadan. Dia pun berilah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
dia pun doa lebih kurang, dia pun kucuk muka, dia pun teringat Allah bulan Ramadan ni elok banyakkan baca Quran. Dia pun capai lah Quran dekat tepi katil dia tu. Dia capai, dia pun buka. Dia buka lah. Dia buka. Dia pun baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Lepas tu dia tarik nafas. Dia tarik nafas sebab alif lam mim tu, surah Baqarah tu, kan alif tu tak apa, lam tu 6 harakat. Nak bagi ke mim tu 2 harakat. Mim tu 6 harakat. Jadi 6, 6, 12 dan 14 harakat. Betul tak? Jadi ini kena nafas panjang ni. Nafas kena panjang ni. Dia alif lam mim. Kan? Panjang. Jadi kita tarik nafas panjang. Sebab nak kena panjang, dia pun tarik. Lan, prepare. Masa dia tarik nafas menjadi cerita kan? Tahu apa cerita dia? Dia dengar sesuatu masuk ke tingkat bilik dia. Dia pun amati. Setengah dia tarik nafas ni, dia dengar bunyi. Bunyi apa ni? Aku macam kenal bunyi ni. Akhirnya dia cam. Oh, dia kata, ini tema lagu drama Rindu Awak Separuh Nyawa. Inilah tema lagu Rindu Awak Separuh Nyawa. Uish, ini dia nak ceraikan bini dia ni. Cari cerai ke tak jadi ni? Ini macam mana ni? Weh, genting ni minggu lepas ni. Kalau suami dia dah nak lapas cerai dah, tiba-tiba drama habis. Sambung minggu ni. Ni petang ni sambung ni. Cerai ke tidak ni? Dia tengah tarik nafas ni. Sadaqallahul azim. Jangan tidak. Bismillah aja. Tutup Quran balik tuan-tuan. Pergi bersila depan TV. Mana itulah dia. Banyaknya ujian nak baca Quran di bulan Ramadan ni tuan-tuan. Itulah dalam tazkirah saya malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi kalau dapat rezeki dekat masa akan datang dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.